Apakah yang dimaksudkan dengan pandemik? Pandemik merupakan wabak penyakit berjangkit yang merebak di seluruh kawasan yang besar dalam tempoh masa yang singkat. Contohnya, wabak yang berlaku di beberapa benua ataupun yang berlaku di seluruh dunia secara serentak. Endemik pula merujuk kepada wabak penyakit berjangkit yang merebak secara berperingkat di suatu kawasan yang besar sahaja. Wabak endemik yang meluas dengan bilangan individu yang dijangkiti secara stabil dan berperingkat dikecualikan daripada dikategorikan dalam wabak pandemik kerana ia berlaku serentak di sesetengah tempat dan wabak tersebut tidak tersebar ke seluruh dunia. Di antara contoh peristiwa pandemik ialah Plague of Justinian yang telah mengorbankan sejumlah lebih 25 juta orang pada tahun 542 Kristian Era dan ianya berpunca oleh wabak bubonik. Setelah membunuh sekurang-kurangnya separuh daripada populasi penduduk Eropah, Plague of Justinian meneruskan keganasannya dengan menyerang Empire Byzantine dan juga bandar pelabuhan Mediterranean. Wabak pandemik ini berakhir setelah berjaya membunuh 1/4 daripada penduduk Mediterranean Timur dan menghancurkan kota Konstantinopel. Selain itu, wabak pandemik terbesar yang pernah dicatatkan adalah The Black Death yang berlaku sekitar tahun 1346. Wabak pandemik ini juga berpunca daripada wabak bubonik dan ianya telah melanda Eropah, Afrika dan Asia dengan anggaran kematian di antara 75 hingga 200 juta orang. Wabak ini dikatakan berasal dari Asia dan tersebar ke kontinen-kontinen lain melalui lalat yang tinggal di atas tikus di kapal dagang. Seterusnya ialah pandemik kolera ketiga yang dianggap paling bahaya dan boleh mematikan daripada 7 wabak taun yang lain. Wabak ini tersebar dan berlarutan dari tahun 1852 sehingga 1860. Seperti pandemik pertama dan kedua, pandemik tahun ketiga ini juga berasal dari delta Sungai Ganga, India dan merebak melalui Asia ke benua-benua yang lain. Wabak ini telah menyebabkan kematian sebanyak 1 juta orang. Wabak endemik yang berlaku di Malaysia juga pernah mencatatkan sejarah dalam tempoh masa yang panjang. Sebagai contoh yang jelas, virus Nipah yang muncul pada tahun 1999 yang mana berpunca daripada sebuah kilang khinzir yang telah mengorbankan seramai 105 orang. Selepas itu, wabak di Malaysia diikuti dengan denggi, zika dan chikungunya yang berpunca daripada sejenis nyamuk yang turut mengorbankan banyak nyawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Harith Arazim Ismail dan sekarang saya akan menerangkan tentang fasa pandemik dan endemik. Terdapat 6 fasa bagi fasa pandemik dan endemik, iaitu fasa yang pertama, tiada virus yang mampu untuk menjangkiti manusia yang dilaporkan. Dan pada fasa kedua, virus influenza daripada haiwan peliharaan ataupun haiwan liar mampu untuk menjangkiti manusia. Dan pada fasa 3, virus yang disebabkan oleh haiwan mampu menyebabkan kes sporadis terhadap manusia. Namun, walaupun fasa 2 dan fasa 3 menyebabkan jangkitan terhadap manusia, manusia yang dijangkiti tidak dapat menjangkiti manusia yang lain. Oleh itu, fasa 2 dan fasa 3 merupakan fasa yang sukar untuk dikesan dan sukar untuk dikenal pasti. Bagi fasa 4, merupakan wabak peringkat komuniti kerana pada fasa 4, virus influenza yang disebabkan oleh haiwan mampu menyebabkan jangkitan kepada manusia dan manusia yang dijangkiti akan menjangkiti manusia yang lain. Oleh itu, menyebabkan wabak pada peringkat komuniti. Selepas fasa keempat, iaitu fasa kelima, manusia yang berjangkit akan menjangkiti manusia yang lain tetapi dalam skala yang lebih besar yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 negara dalam wilayah WHO yang sama. Dan ini akan menandakan bahawa pandemik akan berlaku. Sebagai tambahan, wilayah WHO ialah sempadan yang terbahagi kepada 6 yang bertujuan untuk melapor, menganalisis dan mentadbir berkaitan dengan kesihatan di kawasan tersebut. Terakhir bagi fasa pandemik dan endemik ialah fasa ke-6. Fasa ini setelah dibuktikan bahawa melibatkan 3 negara, 2 negara disahkan dalam fasa 5 dan 1 negara lain dalam fasa 4, tetapi di dalam wilayah WHO yang lain. Ini menandakan bahawa pandemik sedang berlaku di kawasan tersebut dan mungkin akan menjadi ke peringkat dunia. Pada masa kini, teknologi dan sistem pengawasan yang semakin moden telah mengakibatkan kes-kes influenza yang berlaku di dalam negara atau di luar negara
dapat diawasi secara berperingkat global dan berterusan. Sistem penghubungan yang sangat efisien ini telah membolehkan pihak tertentu untuk melaksanakan tindak balas yang pantas untuk menghadapi risiko pandemik. Antara contoh tindak balas yang pantas yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ialah operasi pembendungan. Selain itu, persediaan untuk menghadapi gelombang seterusnya. Namun, walaupun teknologi sekarang semakin moden dan sistem pengawasan dapat dilakukan secara berterusan, fasa perubahan dapat berlaku secara drastik dan tidak dapat dikesan atau dikenal pasti. Hal ini disebabkan ciri penyakit itu sendiri. Ciri penyakit seperti gejala yang sederhana dan tidak terlalu khusus akan menyebabkan sesuatu fasa berubah secara drastik, seperti fasa 3 berubah menjadi fasa 5 atau 6 kerana tidak dapat dikesan pada awalnya. Dan sekiranya operasi pembendungan dilakukan secara pantas, fasa 4 boleh bertukar menjadi fasa 3. Okey, untuk persoalan yang pertama iaitu teknologi terkini sebagai platform penyebaran maklumat mengenai wabak, media masa memainkan peranan yang penting sebagai platform untuk penyebaran maklumat berlaku, terutama kepada orang awam. Dan media masa juga merupakan alat yang berkuasa untuk menghentikan penyebaran penyakit semasa wabak berlaku. Tanpa media masa, maklumat yang disebarkan menjadi lebih terhad dan mungkin terdapat segelintir orang awam yang terlepas daripada mengetahui mengenai maklumat tersebut. Dan dengan adanya teknologi-teknologi canggih pada masa kini, maklumat dapat disebarkan dan diperolehi di hujung jari sahaja. Antara kemudahan teknologi yang telah dimanfaatkan oleh pihak kerajaan untuk memutuskan rantai wabak yang berlaku adalah dengan mengadakan webinar atas talian. Selain itu, kerajaan juga telah memanfaatkan teknologi infografik dengan menyebarkan maklumat yang penting mengenai wabak yang berlaku. Akhir sekali, video-video informatif yang disebarkan oleh pihak kerajaan sama ada di media masa maupun di media elektronik seperti di kaca televisyen telah banyak membantu rakyat untuk mencegah wabak ini daripada terus tersebar. Okey, untuk persoalan yang kedua pula iaitu ilmu yang telah dipelajari diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Langkah yang boleh diambil semasa menghadapi penularan wabak yang akan datang adalah dengan mengamalkan ilmu serta kaedah pencegahan yang betul. Antara perkara asas yang boleh diterapkan adalah kerap mencuci tangan dengan teknik yang betul. Terdapat 7 langkah untuk mencuci tangan dengan betul dan orang awam juga digalakkan untuk menggunakan sabun ketika mencuci tangan. Hand sanitizer juga boleh jadikan inisiatif lain untuk menggantikan air kerana itu berfungsi untuk membasmi kuman dan bakteria. Selain itu, pemakaian pelitup muka dengan betul adalah suatu langkah yang boleh diambil untuk mendapati wabak yang berlaku. Cara pemakaian pelitup muka yang betul juga penting untuk mengelakkan daripada orang yang bergejala daripada menyebarkan wabak kepada orang-orang yang berada di kawasan persekitarannya. Contohnya, memastikan saiz pelitup muka sesuai dengan saiz muka. Akhir sekali, pengambilan vaksin juga boleh diambil sebagai usaha untuk menghalang daripada wabak terus merebak pada masa akan datang. Suntikan vaksin adalah amat penting bagi meningkatkan tahap imuniti seseorang. Tujuan pengambilan suntikan vaksin adalah untuk meningkatkan imuniti kelompok kerana dengan adanya imuniti kelompok ia dapat membentuk benteng pertahanan yang mampu melawan virus tersebut.